Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama sekali lagi berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membuka hidayah kepada kita, terus memberi rahmat kepada kita untuk jalan kebaikan di dunia maupun di akhirat insya-Allah. Baik, kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab An-Nur yang membicarakan tentang al-aqidah pada malam ini, iaitu yang keempat di bawah tajuk apa lah? Dalam kitab wajib mengenal Allah dalam ilmu tauhid. Jalan ma'rifah. Jalan ma'rifah ni macam mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat terakhir bagi seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ialah ma'rifah. Ma'rifah ni maknanya kenal lah. Ma'rifah. Ma'rifah itu maksudnya kenal. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Jalan makrifah boleh dicapai oleh sesiapa sahaja yang benar-benar telah sempurna hakikatnya zahir dan juga batin mengikut pandangan syarak dan akal yang waras. Mana kenal Allah Ta'ala itu melalui pengajian kita terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang telah dibawa oleh syariat Islam. Jangan kenal Allah Ta'ala melalui khurafat. Tak boleh kenal Allah Ta'ala gitu. Kita kenal Tuhan ini benda yang tak sepatutnya. Kan? Kita gambarkan Tuhan itu serupa berhala. Kan? Kita kata Tuhan itu adalah aku. Ataupun aku ialah Tuhan. Sebagaimana ada ajaran sesat berlaku sekarang ni. Ajaran sihat ke apa? Dia kata dia ni Tuhan, Tuhan itu ialah dia. Ataupun Muhammad itu Tuhan, Tuhan itu Muhammad. Banyaklah ni. Kenal juga, kenal cara salah. Kenal Allah Ta'ala dengan cara yang sesat. Tak boleh aku tu. Tuhan lah, dia tak sama dengan kita. Khalik, dia ni Tuhan, Khalik. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tuhan ialah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah Taala itu ahad. Sama enggak dengan kita? Ahad ni. Sama ada. Ahad ni maknanya Esa. Allahus Samad. Tuhan itu tempat perlindungan, tempat kita berlindung. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sesuatu apa jua sekalipun. Lepas tu tak mana kita kata Tuhan itu serupa kita? Tak mana. Allah Ta'ala Muhammad, Muhammad Allah Ta'ala. Tak mana serupa? Tak mana. Ada setengah tu dia kata buang ha tu jadi ahad dah. Allah, macam-macam guna karut. Boh dalam YouTube pula, YouTube. Mengajak orang masuk YouTube. Habis rata dunia dia sebarkan ajaran salah dah. Tu Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul
Min ba'di ma tabayyanahumul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin naslahum jahannam wa sa'at masira. Orang yang ikut, orang yang menyakiti Rasul selepas mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ikut jalan yang bukan orang Islam ikut. Bukan jalan orang mukmin. Kami akan humbankan mereka ini di dalam api neraka yang panas membara. Ikut jalan orang Islam lah. Pasal apa kita kena kot lain? Kenal Allah tapi dengan cara yang salah, yang tak betul. Allah lah, Muhammad hamba dia. Yang kita sebut dah la ilaha illallah. Tiada Tuhan ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenar-benarnya, illallah, kecuali Allah. Nafi isbat. Muhammad nombor 2. Muhammad itu adalah pesuruhnya, abduhu wa rasuluh, pesuruhnya dan juga rasulnya. Pasal apa kita kata Tuhan itu serupa dengan Muhammad? Muhammad itu serupa dengan Tuhan. Itu orang panggil teori kesatuan alam. Maknanya dia yakin Tuhan itu adalah alam ini. Alam ini adalah Tuhan. Ajaran ini mula-mula dibawa oleh Ibnu Arabi. Kenal itu? Nak belajar alas sejarah ni penjahat agama belakang ni. Dia kan kitab juga. Dia ada kitab. Tapi kawal bawa orang ke jalan yang sesat. Ada 2 orang, Ibnu Arabi dengan Ibnu Al-Arabi. Dia 2 orang tu. Tapi berlainan fahaman. Ibnu Al-Arabi ialah orang yang membawa fahaman Asy'ariyah. Tapi Ibnu Arabi tak ada hilaf, ni penjahat agama ni. Dia bawa satu fahaman yang menyatakan bahawa alam ini serentak jadi serupa dengan Tuhan juga. Tuhan jadi, alam ini pun jadilah. Ni. Tak boleh kita bawa lagu tu, ajaran salah lagu tu, nak bawa ke mana? Dia nak bawa ke syurga belakang ni? Tak. Dia semua itu membawa ke jalan kesesatan yang nyata. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin kita tak mahu. Orang yang sesat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semua buat. Kita ni semua Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menentukan kita ni syurga dan juga neraka. Jadi berhati-hatilah. Ikutlah jalan sabilil mukminin. Jalan yang orang Islam ikut. Orang mukmin ikut. Jalan mana? Tu jalan. Jalan kebenaran yang nyata. Sebab sekarang ni dunia kita sekarang ni dipenuhi dengan dakwah. Dipenuhi dengan cerita-cerita dongeng. Dipenuhi dengan kesesatan yang sengaja dibawa oleh golongan-golongan yang bencikan Islam. Dia benci Islam. Bukan yang suka pun. Dia nak sesatkan kita. Contohnya golongan Syiah yang kita selalu sebut. Syiah ni, tuan-tuan, kan dia boleh sahabat dengan kita pun? Tak boleh. Kita duk tengok dalam video lah tu. Semua caci maki kepada sahabat Nabi. Semua. Tak mana kita kata Syiah tu bagus? Tak mana? Cuba sebut orang main nak tengok. Di mana Syiah tu bagus? Tak ada pun. Semua dia caci maki sahabat Nabi. Jangan kamu mencaci sahabatku. Demi Allah, walaupun iman kamu semua sebesar gunung, nescaya tidak akan sampai ke tahap satu genggam iman sahabatku. Ni duk caci sahabat Nabi, ya Allah, Syiah. Ada orang masuk jarum tak? Jarum perbalahan di kalangan umat Islam. Belah ni. Duk bergaduh tak habis-habis. Ikut jalan orang Islam yang betul je lah. Kita nak berjalan di atas jalan yang betul sekarang ni. Rail yang sama. Macam belah Pantai Timur kan. Dia ada rail baru lah ni.
ECRL ke apa benda akan dibuat kan? Tak lama lagi sampai ke Tumpak. Jalan betul tu. Straight daripada KL, daripada utara sampai ikut jalan betul. Cuba kereta api tu jatuh daripada landasan. Jatuh lah dia, terjunam. Habislah dia. Rosak jahanam lah dia. Gitu juga kita orang Islam, kalau terjunam habis kita. Kalau kita ni terpesong habislah kita. Nak kepada syurga, pergi kepada neraka. Dia nak syurga ni ikut jalan yang dibawa oleh Allah dan juga Rasul. Tak boleh kita ikut jalan lain dah. Tak ada pilihan untuk kita. Tak ada. Jadi cara kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal sebetul-betulnya, sebenar-benar kenal. Allah ni macam mana? Allah ni laisa kamislihi syai'. Tak sama dengan kita dan tak masuk pun di dalam makhluk kita ni. Tak masuk pun di dalam alam ini. Tak ada pun Tuhan di sini. Tak ada di luar makhluk. Dia bukan makhluk dia ni. Dia di luar makhluk. Kita kena faham itu. Macam mana kita nak kata dia makhluk? Duduk dalam makhluk, dia makhluk jugalah. Maka Allah Ta'ala itu ialah pengasingan di antara makhluk dengan Khalik. Tu baru Tuhan. Macam kita lah, kita hadis. Tahu tak kita hadis? Kita ni hadis ni baru. Kita, bumi, alam, arah semua baru. Walaupun sak mana arah. Tapi Tuhan Qadim. Bukan Qadim. Qadim. Maknanya dia ni lama. Lama macam mana? Azali lagi. Bukan lama tu ada awal tak? Tak ada awal baginya. Allah Ta'ala itu tidak ada awal baginya. Makrifah adalah diibaratkan sebagai hubungan yang paling rapat di antara hamba dengan Tuhannya. Dan bila kita kenal Allah Ta'ala, kenailah diri kita ni siapa. Dia kenal ya. Ni nak kenal Tuhan pun tak kenal. Kita nak kenal macam mana? Ada orang tak percaya dia melihat Allah Ta'ala. Ni puak-puak Mu'tazilah. Kita awal lagi sesat. Dia kata, mana kita tak boleh tengok Tuhan. Mu'tazilah lah tu. Nak kenal Tuhan ni bukannya senang, payah juga. Tapi bila kita kenal Allah Ta'ala, jalan orang Islam tu, orang mukmin. Yang kita ikut tu jalan orang mukmin. Kalau kita tak ikut jalan mukmin, dia jadi Mu'tazilah, dia jadi Jahmiyah, dia jadi puak-puak khurafat, puak-puak karut tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala betul-betul kenal. Cara macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala ini? Dengan cara belajar. Tak ada cara lain dah. Tak ada kita nak kenal Allah Ta'ala. Oh, aku kenal Tuhan. Ngaji malas. Belajarlah. Buka kitab, tengok kitab. Tu. Kita melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Apala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Memikirkan tentang Al-Quran itu, hari-hari duk tengok Quran, barulah kita diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenalinya. Ni kalau kita ni tak pernah baca Quran, macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Macam mana? Tak pernah sentuh Al-Quran. Tak pernahkah kita berfikir tentang Al-Quran? Baca. Menghayati maksudnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa dia? Alif Lam Mim tak ada makna kan? Tuhan saja yang tahu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Quran, itulah kitab yang tidak ada ragu-ragu depan kita. Quran. Hudan lil muttaqin. Hidayah, petunjuk untuk kita semua. Pasal apa kita tak baca Quran? Nak kenal macam mana Allah Ta'ala? Quran pun tak baca. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Orang yang beriman nombor satu, perkara gaib. Perkara gaib. Allah Ta'ala ni nampak ke tak nampak? Tak nampak lah. Sebab tu dia sebut gaib.
yang kita tak boleh tengok dengan mata kepala kita, tetapi mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak boleh dilihat, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yuqimunas salat, mereka itu mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang dikurniakan kepada mereka, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena ikutlah cara dia. Allah Taala beri rezeki kepada kita, infaklah. Dermalah di jalan Allah Taala. Belanjalah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah orang itu menjadi orang mukmin yang sejati. Yang pertama, beriman kepada Allah Taala. Berimanlah. Allah Taala kata apa pun beriman semua. Ni tak beriman, tu tak beriman ni, macam mana kita nak kenal Allah Taala? Tu kita nak pusing, ni nak pusing, tu kita nak kona, ni nak kona. Mana boleh tengok Tuhan? Kalau kita tengok Tuhan, dia berjauhar, berarah, berjirim, berjisim. Tu pahaman Mu'tazilah. Kita duduk tara tu, sesat kita. Tu terang kita. Mu'tazilah ni tak percaya. Dia kata Tuhan itu tidak berjirim, berjisim. Tu, puak-puak tu. Teori lagu tu. Padahal bila dia tengok Tuhan, kita tak tahu. Bila dia tengok Tuhan, dia tak tengok Tuhan, tapi dia teorikan Tuhan dia. Bukan matematik Tuhan ni. Bukan matematik. Matematik tak apa, campur tolak, bahagi, darab. Tak apa lagu tu. Tuhan boleh buat lagu tu lah? Tak boleh. Dia turun melalui Al-Quran Al-Karim, wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia kata tu, beriman lah. Kita tak boleh nak kata apa, beriman lah. Macam mana kita tak boleh lihat Tuhan benda wujud, betul tak? Pakai akal sikit. Ni dalam otak kita ni, ada kepala kita ni, ada otak. Bila otak ni lah Allah Ta'ala bercakap dengan akal kita. Dia tidak bertanakut, bercanggah dengan akal. Macam mana benda maujud tak boleh lihat? Macam mana? Tengok di dalam udara, sains. Ada apa dalam udara? Ada kuman, ada bakteria. Nampak tak? Nampaklah bila kita teropong dia, nampak lah. Padahal kita tengok tak ada apa. Kosong, tak ada apa. Tapi di dalam tu ada pelbagai hidupan. Itu juga Allah Ta'ala. Benda wujud ni. Takkan tak boleh tengok dia. Lagi pula Nabi pun bercakap kepada kita semua. Kamu akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana kamu melihat bulan purnama di malam yang gelap. Malam gelap, bulan purnama. Bukan lagu tu, tapi nak cerita jelas. Ikut hak Nabi kata, jangan duk larang, duk bangkang dia, jangan duk halang, jangan duk tolak. Nabi kata tu betul semua. Lepas tu kita nak jadi umat Nabi Muhammad macam mana? Kita tak ikut cara dia. Kita mengaku umat Muhammad kita semua, tetapi kita tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah dia buat macam mana pun kena ikut. Dia tidak sesat. Yang sesatnya kita. Ikutnya jalan Nabi, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, ambil semua. Apa yang Nabi larang, tinggal semua. Tu baru betul umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak? Jelas tak? Adalah diibaratkan sebagai hubungan yang paling rapat antara hamba dengan Tuhannya, sebagaimana rapatnya hubungan di antara air sungai dengan air laut. Tuhan itu dekat dengan kita. Lagu mana Tuhan itu dekat dengan kita? Ada dalam perut kita ke Tuhan ni? Duduk dalam otak kepala kita ke Tuhan? Tak. Maksud di situ, Tuhan itu mengetahui. Tuhan itu berkendaki, mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Dia tak campur dengan alam. Sebagaimana rapatnya hubungan sungai dengan air laut. Air laut dengan sungai itu lagu mana? Rapatlah kan. Macam kita dengan Tuhan lah. Rapat. Kita buat apa pun dia tahu. Kita buat apa pun dia tengok.
Dia lihat. Kita tak boleh nak lari daripada Allah Ta'ala. Tuhan melihat, lagi mendengar. Atau sebagaimana mata hitam dengan mata putih. Oh, dekat sungguh. Mata putih, mata hitam. Dekat tak? Oh, ya dekat. Mata hitam duduk tengah, mata putih duduk keliling. Dekat lah. Maksudnya Tuhan sentiasa menjaga hambanya, sentiasa menolong hambanya, sentiasa memberi hidayah kepada hambanya, sentiasa apa lagi? Semua Allah Ta'ala jaga hambanya. Dengan syarat kita minta lah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta apa lagu tu? Kan lagu tu. Bukan lagu ni. Lagu tu. Tu isyarat tu. Orang-orang yang bernama yang berada di makam itu dapat mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Dan dapat melihat Allah Ta'ala dengan sebenar-benar penglihatan. Kenal lah. Seperti imam para Anbiya, mereka itu lebih kenal Allah Ta'ala. Dan juga para ashabi Rasulullah SAW, sahabat Nabi SAW. Kita kenal juga, kenal cara kita. Kenal cara kita lagu tu. Orang sembang, itulah pengetahuan kita. Sahabat Nabi, dia kenal pasal apa? Dia duduk sekali dengan Nabi. Para Anbiya lagu tu juga. Kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Tuhan direct bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Macam mana? Wallahu alam. Kita tak tahu. Bercakap lah. Tapi kita tak tahu sebenar-benarnya cakapan macam mana. Atau lihat benda-benda yang boleh dilihat atau kenal dengan mata kepala. Orang-orang yang telah berada di martabat ini, kemuncak keimanan ini digelar orang-orang muqarrabin. Muqarrabin ni tuan-tuan, ialah puak-puak orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita. Kita jauh. Kan? Kita jauh, penuh dengan dunia kita ni. Nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Penuh dengan dunia. Hari ni aku nak pergi kau ni, nak buat benda ni. Esok nak lain pula, projek saja. Bila ada masa nak belajar. Tak ada masa dah. Tahu-tahu inna lillah. Tak ada apa, orang usung ke kubur tu kerja kita. Muqarrabin dah. Hati dia sentiasa ingat Allah Ta'ala. Tu muqarrabin. Dunia ni sampingan dia bagi dia. Muqarrabin. Dia tak perlu dunia ni untuk makan minum ya, puak tu. Muqarrabin ni. Sebagaimana ulama-ulama yang hebat-hebat yang pernah kita lihat sejarah mereka. Macam mana? Ulama lah ni kaya raya tuan-tuan. Pakai kereta ada driver. Turun jet, naik jet. Ulama sekarang ni, bukan lagu tu. Ulama muqarrabin. Ulama muqarrabin tak peduli akan dunia. Sebab dia nampak dunia itu fana. Binasa belakang Kita duk sibuk dengan dunia. Mereka tu tak sibuk dengan dunia. Mereka sibuk dengan akhirat. Kan? Bila orang tak sibuk dengan dunia, bolehlah dia menuju ke akhirat yang kekal abadi. Sini fana belakang. Tak ada seorang pun bawa harta mereka ke alam baqa', tak ada. Hatta raja-raja pun tak bawa harta mereka ke alam baqa', tak ada. Walaupun meninggalkan bertimbun-timbun harta benda. Situ harta dia, ni harta dia, semua harta dia. Last sekali, inna lillah, seorang-seorang dia masuk rumah kubur. Itulah dunia ni fana. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam ini fan. Apa dia fan? Binasa semuanya. Yang kekal Allah Ta'ala. Tuhan tak mati. Sampai bila-bila tak mati. Kita ni seorang-seorang pergi. Malam siapa dia meninggal? Minggu ni ada meninggal? Tak ada ke? Bulan lepas ada? Ada. Tiap-tiap bulan ada. Pergi mana? Alam baqa'. Alam yang kekal. Tak balik-balik dah apa tu. Sama mana pergi tak balik-balik dah. Dia tak boleh nak rujuk balik lah. Cerai boleh rujuk balik kan. 3 kali tak boleh lah.
2 kali boleh kena balik. Kali ketiga tak boleh lah. Tapi kalau balik ke alam baqa, nak patah balik tak boleh lah. Sebab alam itu alam kekal abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di sana tuan-tuan, 99 rahmat Allah Ta'ala yang kita duk ada sekarang ni, yang duk impun harta banyak sangat ni, kan, orang tu nak kaya, orang ni nak kaya, 1% saja. Satu rahmah Allah Ta'ala, satu rahmat Allah Ta'ala di atas dunia ini. Satu rahmat ya. Dia bagi satu 1%. Hak duduk 99% di sana. Tapi banyak kita duk rebut dunia, duk rebut. Hak tu nak rebut tanah, hak ni nak rebut sawit, hak tu nak rebut tu, nak rebut ni. Pakat duk rebut harta. Tapi selesainya balik semua ke alam yang kekal abadi. Ada apa pun. Orang-orang yang telah berada di martabat iman ini gelakan sebagai muqarrabin, iaitu orang yang beramal dengan sebenar-benar amalan. Amalan ni bagus ya. Kita bukan tahap ni. Kita awal-awal lagi, kita bukan tahap ni. Ni muqarrabin. Muqarrabin ni kita dah tadi kan. Orang yang tak peduli kepada dunia. Hidup dia semata-mata untuk hidup. Bukan untuk kaya, untuk senang, tak ada. Untuk hidup. Tu muqarrabin. Kalau dia ada pun dia bagi kat orang. Ni muqarrabin orang panggil. Muqarrabin ni orang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini, tak ada apa. Habis. Semua didermakan di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada lagu tu. Kita ada lagu tu. Orang ni tinggal kereta, orang ni tinggal rumah banglo, orang ni tinggal puluh-puluh ekar, orang ni 100 ekar, orang tu ada harta di situ, orang ni ada harta di sini, tinggal itu kita. Muqarrabin tak ada tu. Muqarrabin dia tak peduli dunia. Dia zuhud. Maksudnya zuhud itu apa dah? Tak peduli dunia. Walaupun dia keturunan kaya pun dia tak peduli. Dia berjanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal martabat dia tinggi. Dia kenal Allah Taala. Allah. Berhenti terus. Bosyok apa? Oh, dia tendang. Dia cicak. Kita perhabis sikit lagi lah. Boleh sambung lah? Tak ada masalah, sambung lah? Okey. Beramal dengan sebenar-benar amalan sehingga cerah mata batinnya sebagaimana cerahnya mata kepalanya. Cerah habis lah. Bila kita kata dibayangi oleh makrifah Allah Ta'ala itu, maka orang tu hatinya cerah, matanya cerah. Semua cerah. Makrifah Allah Ta'ala diumpamakan sebagai perasa hakikat sebagaimana isinya. Betul ya? Isinya apa tu? Tarikat sebagaimana kulit dan manakala syariat itu pula sebagai buah. Kulit dengan buah lah. Kulit dengan buah sama ya, dia pusing sama ni. Kulit dengan buah. Kan kulit, buah tu ada kulit. Betul tak? Setiap buah tu ada kulit. Rapatlah hubungan tu. Rapat. Hubungan Allah, orang yang muqarrabin itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala amatlah rapat. Kenal Allah Taala dengan hati yang jernih, yang bersih. Tu baru betul. Senang ya nak jadi orang muqarrabin kalau kita lah. Tolak habuan dunia. Boleh tak? Tolak habuan dunia. Agak-agak boleh tak? Tak mau. Duduk sebatang kara seorang-seorang. Boleh tak gitu? Tak boleh. Apa dia boleh tu? Tambah pula zaman fitnah sekarang ni. Fitnah berata-rata. Betul tak? Kita duduk zaman fitnah lah ni. Hak tu fitnah, hak ni fitnah hak tu. Macam peluru berpandu. Tembak menembak. Ulama kata macam mana? Cara nak mengelakkan
Fitnah ni duduk seorang. Pergi ke bukit mana-mana, hidup sendiri. Bela kambing, bela lembu. Tak sakit kepala. Tu cara dah. Tidak ada keluk itu. Hari-hari. Fitnah kan? Fitnah semua. Fitnah lah kau. Godaan semua fitnah. Kemaruk kuasa tu, kemaruk kuasa ni. Semua fitnah semua tu. Dia merosakkan semua manusia. Benda tu. Nak lari daripada fitnah? Kata ulama, pi duduk seorang-seorang di bukit mana-mana. Boleh tak tu? Tak boleh. Macam mana nak? Hidup zaman fitnah. Baik. Mari Allah Ta'ala itu diperankan sebagai perasa. Mana tadi? Maka keempat jalan tersebut di atas pasti dilalui oleh seorang hamba yang benar-benar beriman untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman yang boleh kita tiru ialah iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lagi sahabat, tak boleh nak tiru iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiru iman sahabat. Tengok Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kata ditimbang iman dia dengan seluruh umat manusia atas muka bumi ini, nescaya berat iman Abu Bakar As-Siddiq lagi. Pasal apa? Pasal apa Nabi bawa semua dia ikut. Apa yang Nabi tinggal semua dia tak buat. Lepas tu iman Abu Bakar As-Siddiq lagi, dia berinfak fi sabilillah, habis harta benda dia. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar jihad. Dengan sebenar-benar jihad ni maknanya tinggal harta. Boleh tak kita? Serupa Abu Bakar As-Siddiq tinggal harta dah. Tak mau harta, sedekahkan fi sabilillah hingga pakaian dia sahaja yang ada. Hal lain dia sedekah ke fi sabilillah. Tak sampai martabat tu. Kita tak sampai martabat tu. Bila kita tak sampai martabat tu, ikutlah jalan yang baik yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jalan baik-baik banyak lagi. Jalan baik-baik ni umpamanya bertolak ansur, betul tak caci maki orang, tak mengumpat orang, tak sindir orang, tak kena orang, tak khianat orang, tak kacau harta orang, tak ambil rasuah, berlambak. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Ingat, batil ni berlambak, batil. Tak kacau harta orang cukup lah. Duk cara kita cari dengan cara halal. Walaupun kita menanam sayur pun jadilah, cukup-cukup makan pun alhamdulillah, rezeki semua. Halal. Ni banyak pun buat apa? Tak halal. Berlambak-lambak harta dia. Macam hujan turun daripada langit harta. Berlambak. Tapi tak halal. Buat apa? Di akhirat tak lepas. Ni kita cari dengan harta yang halal. Walaupun kita mencarikan pun cukup lah. Aku cari rezeki yang halal. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala reda kepada rezeki yang baik ni. Adapun rezeki yang tidak baik, rezeki juga. Cara menipu orang, cara habis orang, tipu harta tu, tipu harta ni. Banyak kan? Banyak berlaku sekarang ni. Menega pun menega juga kan? Berapa ramai orang menega tipu orang? Betul tak? Kata ni bagus, rupanya awak balik tak bagus. Bukan tipu lah tu. Kain ni elok, balik-balik awak balik rumah tak elok kain tu. Tak tahulah katalah. Dengan zaman Sayyidina Umar campur air dengan susu. Penipuan juga. Allah Ta'ala melihat. Lah ni kalau meniaga kedai makan, hak semalam dia kata hari ni. Duk tipu saja, duk meniaga dengan menipu. Awak balik makan keluarga dah. Nak bini dia, suami dia semua pakai bagi makan. Tapi sebenarnya itu adalah satu perkara yang tidak halal.
Bukan makan rasuah saja, kan? Nega ke, kerja gitu juga, kerja gitu juga. Buat kerja sikit tapi nak gaji besar, nak gaji banyak. Gaji nak banyak, kerja malas, tak betul juga. Kerja kata curi tulang, kerja dan sebagainya lah. Catatan penting, sebagaimana disebutkan sebelum ini, bahawa matlamat asas ilmu tauhid ialah ma'rifatullah, dan tujuannya terakhir perjalanan orang mukmin ialah menemui Allah Taala. Okey, jadi asas bagi agama Islam ini, tuan-tuan sekalian, ialah akidah. Dan asas dia tu, akidah ni apa dia asas dia? Ialah mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah tu dia panggil tiang ni. Ni tiang ni. Tiang ni kalau tak ada dia runtuh masjid. Ni tiang akidah. Dalam Islam hak paling penting sekali akidah. Akidah apa dia? Ikat. Maksud ikat. Kita yakin Allah Taala wujud. Kita yakin Allah Taala itu ada. Kita yakin Allah Taala itu berkuasa atas segala-galanya. Kita yakin Allah Taala itu tak sama dengan kita semua. Tu akidah. Kita yakin Allah Taala itu esa dan sebagainya. Tu baru akidah yang betul. Jangan akidah yang dalah, yang sesat. Tak boleh. Akidah sesat ni macam kita kata tadi lah, Tuhan ialah Muhammad, Muhammad ialah Tuhan. Pelik. Ambil ajaib, jangan ikutlah. Jangan ikut. Akhirat lama lagi. Dunia sementara ya. Kita nak hadap panjang ni. Apa guna kita jadi orang sesat atas dunia ni? Ikut jalan yang salah. Akhirat pembalasannya yang tak putus-putus. Dunia ialah negara ataupun negeri untuk kita bercucuk tanam, untuk beramal. Di akhirat adalah negeri untuk kita diberi pembalasan. Tak ada dah amalan kita, pembalasan. Kalau kita tersesat, tak ada balasan jahat. Balasan jahat yang kita akan hadapi di negeri akhirat nanti. Dan tujuan terakhir perjalanan orang mukmin ialah menemui Allah. Kita semua akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahf ayat yang terakhir. Sesiapa yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh. Bukan masuk syurga ni, aku tak sembahyang tapi kalau Tuhan tentukan aku masuk syurga, dia masuk juga ke dalam syurga. Itu adalah ajaran karut. Tak, bukan lagu tu. Nak masuk syurga mestilah beramal dengan amalan yang soleh. Amalan soleh yang kita buat ni, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan sama sekali kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Ingat, masalah syirik ni tuan-tuan, masalah global untuk umat Islam. Umat Islam diselubungi oleh perkara syirik. Nak ingat tu. Nak ingat. Syirik tu. Syirik tak masuk syurga sampai bila-bila. Hak lain Tuhan ampun dosa, banyak mana pun Tuhan ampun dosa, tapi barang syirik Tuhan tak ampunkan dosa dia selama-lamanya dan dia kekal di dalam neraka. Apa dia amalan syirik? Umpama kita sebut selalulah kita sebut selalulah ni puak-puak penyembah kubur. Jangan jadi puak-puak itulah. Baik tahu mana pun tetap syirik kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ijma' ulama'. Bukan tak kira siapa lah ni. Ijma' ulama' menyatakan orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu musyrikun. Walaupun dia la ilaha illallah, walaupun dia kata lagu tu, Tuhan tak boleh menjadikan dia dua. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Allah Ta'ala itu sekutu bagi dia. Tak boleh. Tuhan tak mau kita sembah selain daripada dia. Tu maksudnya sembah Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah, minta tolong dengan Allah. Tak boleh minta tolong dengan benda lain. Tak boleh. Jangan duk minta tolong dengan benda lain.
oi wahai jam, tolonglah aku, panjanglah umur aku. Minta dengan jam. Contoh. Tak boleh. Wahai tiang, tolonglah kami. Apa dia? Dia batu je ni. Tak ada benda pun. Jangan duk minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza ista'antum fasta'inu billah. Bila kamu minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga di situ ya. Iblis jin tak boleh buat apa-apa kat kita. Kalau kita nak masuk hutan, wahai tok, wahai nenek, semua syirik belaka tu. Jangan duk minta tu. Itu mengarut amalan bomoh-bomoh tak boleh pakai belaka. Jangan ikut budaya tu. Apa nenek boleh tolong kita kah? Nenek boleh matikan kita kah? Nenek boleh menghidupkan kita kah? Nenek tu siapa dia nenek tu? Minta tolong tu. Kami nak masuk hutan ni, tak tolong jaga nyawa kami. Siapa dia nenek ni? Cuba cerita sikit siapa dia nenek ni. Orang Bunian. Siapa dia orang Bunian ni? Jin ni kan? Daripada jin. Jin tak boleh buat apa-apa kita. Allah Ta'ala. Jin pun hidup dengan restu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa jalan sekalipun untuk lebih jelas dalam hal ini, penulis bentangkan di sini beberapa pendapat dan kajian yang dibuat oleh ulama ahli kasyaf tentang jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isyak dah masuk. Mengikut pandangan mereka bahawa setiap orang yang ingin menuju kepada Allah mestilah melalui 6 tingkat perjalanan ini. Okey. Yang pertama, tingkat kealiman. Yang kedua, tingkat ketuhanan. Adapun 3 tingkat kealiman itu ialah ni kita sambung lain kali tuan-tuan. Isyak pun dah masuk dah. Kita nak jalan panjang lagi ni cerita dia ni. Alam syahadah, alam jisim, jasad, kasar dan sebagainya. Kita sambung pertemuan kita yang akan datang lah. Bulan depan insya-Allah kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan malam ini kita membicarakan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini boleh kita ambil, boleh kita alami, boleh kita dekati dengan cara kita kenal Allah Taala dengan sebenar-benar kenal. Kita kenal sungguh-sungguh. Seperti mana muqarrabin kenal. Muqarrabin ni mana ya? Orang yang rapat dengan Allah Ta'ala dengan sebab matanya yang bersih, hatinya yang suci. Jadi cara nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan cara kita mensucikan hati kita, pandangan kita dan sebagainya. Macam mana caranya? Dengan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada benda lain lah. Kita nak mensucikan hati kita ni dengan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ingat, benda yang ada di alam ni semuanya fana. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dunia ini adalah persinggahan kita untuk sementara saja, dan akhirat itu kekal abadi. Itu cara kita nak mensucikan hati kita dan diri kita semua, supaya kita menjadi orang yang muqarrabin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah saja untuk malam ini. Ada soalan apa-apa? Ada pertanyaan apa-apa lah? Tadi benar-benar syukurlah. Itulah yang kita dapat ambil pada malam ini kesimpulannya. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak kena itu daripada kesilapan itu daripada kesilapan saya sendirilah. Saya mohon maaf. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tabi'a syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.